Saya nak komen beberapa perkara. Yang pertama, kita dah capai 80% vaksinasi di kalangan golongan dewasa. Ada beza tau guys. Bukannya 80% daripada penduduk Malaysia. 80% daripada golongan dewasa di Malaysia yang berdaftar. Jadi ada beberapa perkara yang you all semua kena pertimbangkan bila you all fikir, oh kenapa pula sekarang kerajaan kata 90%? Kenapa pula 80% dewasa tu tak cukup? Ada beberapa perkara ya. Bila you all jadi bos syarikat ya, bila you all jadi policy makers ya, bila you all jadi ayah atau mak dalam satu keluarga pun ya, jadi abang sulung ya biasanya ya, jadi kak long, banyak perkara yang you all kena buat keputusan, banyak faktor yang you all kena pertimbangkan, betul tak? Okey, sekarang saya bagi beberapa faktor yang you all kena pertimbangkan. Kak Husna Yusni, nanti kita buat gathering ramai-ramai ya. You all boleh bagi cadangan kita nak buat gathering kat mana. Okey, antara faktor yang kita kena pertimbangkan untuk kita fikir sama ada imuniti kelompok telah dicapai ataupun tidak. Yang pertama, 80% golongan dewasa di Malaysia yang registered. Ya, jadi kita kena tahu, kita kena sedar, kita semua tahu ada golongan di Malaysia yang berada menetap di Malaysia tanpa berdaftar. Mereka ni tak ada mana-mana sensus, tak ada mana-mana dokumen pun. Golongan pekerja asing ya. Kita tahu ada tempat-tempat yang mereka ni duduk tak ada dokumen, tak ada registration, dah bertahun-tahun dah kadang-kadang duduk dekat sini dan sebagainya. Jadi mereka menjadi satu bukan nak kata beban lah ya, bila kita nak fikir tentang close contact, kita nak fikir tentang risiko jangkitan, kita nak fikir tentang crowded area, mereka jadi satu faktor. Tetapi bila kita nak kira pemberian vaksin, dia tak masuk sebab dia tak ada daftar dekat mana-mana. Kita tak boleh tengok dia dekat Jabatan Pendaftaran Negara ke dekat immigration ke, dia tak ada sebab dia masuk tak berdaftar. Jadi golongan ni memang ramai sebenarnya, especially dekat bandar-bandar yang besar, Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang ya, tempat-tempat yang tepi laut dan sebagainya, memang banyak golongan ni. Jadi kita kena pertimbangkan contribution daripada golongan ini terhadap sumbangan mereka terhadap imuniti kelompok. Ya, jadi ada orang yang berada di muka bumi ini tetapi mereka tidak berdaftar untuk apa-apa sebab. Mereka boleh jadi pelarian, ya, mereka jadi foreign workers, mereka dibawa tanpa dokumen, kadang-kadang hilang dokumen. Ya, kalau dulu saya pernah kerja di sebuah negeri yang di luar Kuala Lumpur, di luar Selangor, ada banyak budak-budak ya yang dah darjah 6, dah form 1, dah tak ada sijil kelahiran pun. Mak ayah dia tak ambil, anak dah 10, dah 11 ya, daripada anak kedua, anak ketiga, parents tak ambil sijil lahir. Jadi ini adalah penduduk tanpa registration ya. So that is the first thing. You all pernah ya mak aku sayang kau, ya Allah, sorry you all. Termelatah pula. Sorry ya, kejap. Okey. So ini adalah faktor yang you all kena pertimbangkan bila kita fikir tentang imuniti kelompok, iaitu faktor pertama adalah golongan dewasa yang menetap di sini tetapi tiada registration. Sebab itulah daripada 80% tu kita perlu naikkan sedikit supaya kita capai the real 80%. Yang kedua, of course ya, herd immunity adalah sesuatu yang kita rasa kita boleh capai kalau 80% daripada keseluruh penduduk menerima vaksin. Tetapi bila ada golongan remaja, golongan kanak-kanak yang tidak sesuai divaksin dan sebagainya, maka pencapaian imuniti kelompok itu lebih rendah. Kalau kita tengok seluruh negara, memang kita belum capai lagi imuniti kelompok tu ya. Tetapi banyak company, banyak keluarga, banyak kawasan kejiranan sebenarnya dah capai imuniti kelompok. Mereka rasa selamat untuk duduk di sekeliling komuniti mereka sebab majoriti di situ telah divaksin. Contohnya macam saya sendiri. Tempat kerja saya 100% telah divaksin. Kawasan kejiranan saya majoriti telah divaksin. Ahli keluarga saya semua dewasa telah divaksin. Jadi saya rasa selamat dan saya juga memilih untuk pergi ke tempat-tempat yang fully vaccinated, yang selamat, yang SOP dia bagus ya, yang memang meja jauh-jauh, memang pekerja pakai face shield. Jadi saya rasa lebih terlindung ya. Dari situ sebenarnya kita boleh dapat imuniti kelompok yang lebih kecil, bukan imuniti kelompok secara keseluruhan. Jadi ada golongan yang telah mula menikmati manfaat daripada imuniti kelompok ni sebenarnya. Alright.
Tapi kalau nak capai secara satu negara tu nak tengok bola dekat stadium ke, ataupun nak buat anugerah juara lagu dekat dalam dewan ke, tu kita kena tunggu untuk negara punya imuniti kelompok. Kita akan sampai ke situ, sabar sikit ya. So itu adalah yang pertama. 80% dewasa dengan 80% populasi ada dua benda yang berbeza. Jadi ada satu golongan palatau ni diletak yang yang Perdana Menteri cakap sebelum ni, lepas tu yang YBKJ cakap sebelum ni, lepas tu dia letak yang Perdana Menteri cakap baru-baru ni, lepas tu dia kata berubah-ubah. Sebab sebelum ni kerajaan kata 80% daripada populasi. Sekarang kerajaan kata 90% daripada golongan dewasa. Jadi kita kena tengok keyword. Kalau kita buat sains ke, kita buat peperiksaan matematik ke, kita kena tengok keyword tu. Dan dulu-dulu cikgu ajar untuk highlight. Kalau kita tak tengok kata kunci tu, kita salah jawab soalan, maka kita akan fail lah dalam matematik. Mungkinlah golongan-golongan palatau ni adalah golongan yang fail dalam matematik. Jadi itu yang pertama yang Dr. Mala nak share dengan you all. Adakah kita telah mencapai imuniti kelompok? Kita sedang menuju ke arah imuniti kelompok. Sebenarnya program imunisasi COVID-19 kebangsaan saya rasa sangat berjaya. Gerakan anti-vaksin sebenarnya menangis bucu katil sebab dakyah-dakyah mereka tak berkesan pun. Ramai sangat tok wan, nenek, opah kita semua menerima vaksin, sangat-sangat happy. Dan ramai juga golongan dewasa yang sebenarnya mula-mula vaksin hesitant dan sebagainya, lepas tu menerima vaksin. Saya sendiri menerima begitu banyak ucapan terima kasih, hadiah, buah-buahan, card wishes dan sebagainya daripada golongan yang vaksin hesitant. Kalau bukan kerana doktor, saya rasa saya tak ambil lah vaksin doktor dan sebagainya. Bila saya pergi ke pusat vaksinasi ataupun saya bawa makcik saya, sepupu saya ke pusat vaksinasi pun sebenarnya ramai yang tegur saya sebegitu. Jadi setiap anda sebenarnya telah memainkan peranan anda dengan convince orang lain dan memujuk orang lain untuk pergi ke arah kebaikan. So itu adalah kejayaan kita secara together. Okay, that's the first thing.